topik saya ialah 10 DDT 21F 2013. Hari ini saya akan terangkan tentang definisi. Definisi tanggungjawab sosial. Yang pertama ialah keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. Yang kedua, tanggungjawab sosial sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Contohnya, individu akan menghayati tanggungjawab sosial dalam dirinya dengan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian dan bertindak bagi memastikan keadilan dan kebajikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat, ahli masyarakat. Yang pertama, menjadi ejen moral dengan memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan, luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Yang kedua, memupuk sikap bertanggungjawab dan amanah kerana individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara dan etika kerja adalah manusia memiliki watak yang baik. Contohnya, Ustaz Abid Liu yang merupakan penceramah bebas telah menghulurkan bantuan 10 tan keperluan asas kepada rakyat Sabah. Ustaz Abid Liu juga menyumbang bantuan dalam bentuk makanan kepada petugas di hospital. Sejahtera Tuan, nama saya Ella Binisha. Nombor matriks ialah 10DDT 21F2019. Hari ini saya nak membentang tentang ialah tanggungjawab sosial dalam organisasi atau korporat. Ya ialah secara umumnya tanggungjawab sosial korporat atau corporate social responsibility CSR bermaksud tanggungjawab pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan pengambilan tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. CSR juga merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan imej organisasi. CSR mampu memberikan satu laluan yang kondusif dan berkesan kepada FRM dalam mempromosikan produk maupun jenama FRM sendiri. Sejak tahun 2000 lagi, FRM telah mula bergiat aktif dalam melaksanakan aktif-aktif CSR. Beberapa program telah dirangkas sejak itu hingga kini yang melibatkan pelbagai peringkat dalam lapisan masyarakat menerusi program-program perkenaan usaha untuk memperkenalkan FRM sebagai sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab serta menggerakkan gerakan hijau dan mesra alam dapat dilaksanakan. Beberapa aktiviti kesedaran telah dianjurkan bagi menyebarkan maklumat kepada orang awam, mengajarkan aktiviti berkenaan turut mendapat kerjasama daripada badan-badan berkobrat tempatan maupun antara bangsa serta institusi pengajian tinggi tempatan. Contohnya, pihak kerajaan telah menyalurkan bantuan kewangan tambahan kepada rakyat Malaysia iaitu bantuan PRT nasional kepada golongan berpendapatan B40 dan M40 untuk meringankan beban rakyat akibat pandemik COVID-19. Ya, itu untuk saya. Terima kasih Tuan. Selamat sejahtera semua, nama saya ialah Anwarsi Chandran. Nombor matrik saya ialah 10DDT 21F2001. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah tanggungjawab sosial terhadap profesional. Tanggungjawab sosial terhadap profesional. 6 sifat kepada profesional yang perlu dipegang iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi. Assalamualaikum.
Nama saya ialah Ummu Hasina binti Kasim. Nombor matrik saya ialah 10 DDT 21F2023. Hari ini saya akan mengulaskan tentang tanggungjawab sosial kepada alam sekitar. Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai. Manusia banyak bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Oleh itu, kita sebagai manusia haruslah bersyukur kerana mempunyai alam sekitar. Bumi ini hanyalah pinjaman bagi manusia. Oleh itu, kita harus menjaganya dengan baik untuk generasi seterusnya. Kita haruslah menerima hakikat bahawa manusia dipertanggungjawabkan menjaga dan melindungi alam dan penghuninya. Tuhan telah memberikan kita alam sekitar, oleh itu, kita mesti percaya akan kewujudannya. Dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah mengamanahkan kita sebagai pengurusnya. Setiap manusia di muka bumi ini diamanahkan supaya menjaga alam dan penghuninya dengan baik agar tidak berlaku sebarang kerosakan di muka bumi ini. Namun, yang berlaku pada hari ini ibarat kata pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan kepada amanah itu. Kesedaran terhadap alam sekitar, peranan dan tanggungjawab kita terhadapnya wajar dimulakan seawal mungkin. Jika kesedaran dan pendidikan ini dapat dimulakan sejak kecil, ia secara tidak langsung akan melahirkan generasi yang bertanggungjawab terhadap amanah yang Tuhan berikan. Pencemaran alam sekitar dan kepupusan haiwan adalah sesuatu yang patut dielakkan berlaku di bumi. Tetapi, manusia amat pentingkan diri sendiri tanpa menghiraukan apa yang akan berlaku dengan pembangunan yang pesat. Banyak yang kita dapat lakukan untuk mengelakkan hal ini berlaku. Ibu bapa sewajarnya menanamkan asas cinta akan alam sekitar kepada anak-anak. Contohnya, ibu bapa berperanan mendidik anak-anak menyedarkan tentang perkara asas alam sekitar. Ia harus dimula dan disedarkan mengenai hubungan akrab antara manusia, alam sekitar dan pencipta. Untuk melaksanakan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar, kita haruslah menyayangi alam sekitar seperti nyawa sendiri. Alam sekitar dan manusia saling memerlukan. Alam sekitar ialah anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Manusia memerlukan alam sekitar untuk sistem pernafasan. Oleh itu, kita patut berfikiran secara rasional sebelum melakukan sesuatu perkara yang boleh mencemarkan alam sekitar. Contohnya, membakar secara terbuka. Ini juga memberi ketenteraman kepada haiwan-haiwan kerana setiap benda hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Masyarakat haruslah berganding bahu dalam memelihara dan menjaga kebersihan air, terutamanya menjaga keselamatan alam sekitar daripada sebarang pencemaran. Tambahan pula, alam sekitar yang dijaga oleh semua lapisan masyarakat dapat mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan adalah merupakan salah satu sumber makanan kepada manusia. Pencemaran alam sekitar yang dilakukan akan menyebabkan kemusnahan habitat haiwan dan akan menyebabkan sumber makanan manusia akan berkurang. Sebagai contoh, hidupan laut seperti udang, ikan dan seumpamanya merupakan sumber makanan mengandungi protein yang dapat menstabilkan kesihatan manusia. Sekiranya kita melakukan sebarang pencemaran laut seperti pembuangan sisa toksik ke dalam laut, kepupusan hidupan laut akan berlaku. Manakala tumbuh-tumbuhan pula menjadi sumber kepada perubatan seperti herba untuk pesakit. Alam sekitar yang tidak tercemar membolehkan habitat hidupan darat dan air terpelihara. Audio Hub Preview.
Preview. Assalamualaikum Cik Ummu Bisyara. Terima kasih kerana sudi untuk ditemubual pada hari ini. Soalan pertama saya ialah, apakah kebaikan yang ada pada misi kemanusiaan pada masyarakat di luar negara? Pada pendapat saya, misi kemanusiaan dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik, terutamanya yang terlibat dalam peperangan. Ia juga dapat menjamin keselamatan dan keharmonian global dan mengeratkan hubungan antara negara. Selain itu, ia juga dapat menjalinkan hubungan yang baik dalam masyarakat global. Soalan kedua saya ialah, apakah pendapat anda tentang misi kemanusiaan kepada masyarakat? Misi kemanusiaan adalah satu inisiatif yang dapat membina nilai murni dalam diri seseorang individu. Ia dapat mengubah seseorang individu untuk menjadi model insan yang terbaik. Soalan terakhir saya ialah, jika anda diberi peluang untuk mengikuti misi kemanusiaan pada masyarakat di luar negara, adakah kamu mahu mengikuti dan jelaskan kenapa? Jika diberi peluang, saya pasti akan melibatkan diri dalam misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat di luar negara kerana terdapat banyak kebaikan yang dapat diperoleh, bukan sahaja kepada mereka yang menerima bantuan, malah kepada mereka yang melibatkan diri dalam misi kemanusiaan tersebut. Terima kasih Cik Bisyara. Sama-sama. Hari ini saya nak interview seorang untuk tugasan saya. Okey, jom ikut. Selamat sejahtera. Nama saya Ella Binisha dari Politeknik Sebelah Kelas. Bolehkah hari ini saya nak interview abang? Ya, itu nampak. Tulisan tajuk ialah tanggungjawab sosial dan misi kemanusiaan kepada masyarakat di luar negara. Tajuk ada 3 soalan. Soalan boleh tak jelaskan? Ya, tapi tajuk senang kok. Soalan itu, apakah kebaikan yang anda pada misi kemanusiaan pada masyarakat di luar negara? Ustaz, pertama sekali, di luar negara ada perubatan. So, dalam masa COVID ini, dia pun bagi ubat yang seperti Sinovac, Pfizer, semua dari di luar negara untuk bantu kita. Itu satu misi kemanusiaan di negara kita. Yang kedua ialah, apakah pendapat anda tentang misi kemanusiaan kepada masyarakat? Yang itu ada perlindungan seperti masyarakat dapat melindung dari tentera seperti apabila ancaman dari luar akan datang, tentera akan menentang mereka bagi mempertahankan mereka. Yang ketiga ialah, jika anda diberi peluang untuk mengikuti misi kemanusiaan pada masyarakat di luar negara, adakah kamu mahu mengikuti dan jelaskan kenapa? Okay, saya ambil badan ketenteraan sebab sebagai seorang Malaysia, warga negara Malaysia, saya mengambil bahagian dalam ketenteraan. So ini akan membantu untuk Malaysia untuk menentang ancaman atau musuh yang akan datang, atau boleh memberi bantuan kepada negara lain untuk menentang luar negara. Yang itu, terima kasih. Ya, Tajuk yang diberikan kepada saya ialah tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Pertama ialah tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Kepentingan tanggungjawab sosial ialah aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama akan mewujudkan rasa persefahaman dan mengukuhkan jati diri di dalam sesuatu kumpulan. Contohnya iaitu pasukan polis marine dengan kerjasama agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan seperti ESSCOM dan KAS Project terpanggil untuk tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan beban penduduk bajak laut yang merupakan masyarakat di rantau Asia Tenggara yang ditelap iktiraf di mana-mana negara. Selain itu, tanggungjawab sosial di luar negara perlu dijalankan termasuklah menitikberatkan kesihatan masyarakat, keselamatan pendidikan, pekerjaan alam sekitar dan pembangunan ekonomi dan masyarakat. Contoh program-program yang dianjurkan untuk membantu masyarakat luar negara, program korban di Kemboja, membantu rakyat Palestin dan membantu negara yang ditimpa musibah bencana alam.
misi kemanusiaan ke negara yang distand krisis peperangan, contohnya badan-badan amal seperti YAPIEM, MERCY dan lain-lain telah menyalurkan bantuan perubatan makanan dan pembinaan klinik. Sekian, terima kasih. Audio Hub Preview. Nak makan semua. Kita kena. Aduh ya Allah, pokoknya Thank you Malaysia. Masya Allah. Malaysia tengok muka kecewa. Sebab ini je lah punca makanan dia. Oh tu, sup. Oh, dia bagi tahu kotor. Syukran. Bagusnya. Ya Allah, prihatin. Siapa yang prihatin siapa ni? Oh Allah. Ya Allah, syukran. Ya Allah. Ya, aku nak kena peluk dia. Ya Allah. Masya Allah. Budak ni bagusnya. Syukran ya Allah. Dengan keadaan dia pegang. Prihatinnya dia. Syukran. Let me help you. Ni? Budak ni. Oh, tengok gembira dah. Oh, alah. Lagi banyak ni. Masya Allah. Tak cukup kan? Sikit je tu. Oh, Akbar. Allah, tumpah saya. Allah, sianya. Sianya. Ya Allah. Sianya tumpah. Thank you. Thank tak, punyalah susah beratur lah sekali tumpah. Sian. Dia punyalah excited. Kesimpulannya, sebagai seorang manusia, kita perlulah prihatin dan mengambil berat terhadap tanggungjawab sosial kita untuk masyarakat sekeliling. Tak kira di luar atau di dalam negara kita, kita haruslah menjalankan tanggungjawab kita dengan memberi kesedaran kepada orang sekeliling untuk menjalankan tanggungjawab sosial mereka dalam setiap segi aspek kehidupan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan dan hulurkan tangan kita supaya setiap lapisan masyarakat di dalam dan di luar negara mendapat layanan yang adil dan mempunyai harapan untuk terus menjalani hidup walaupun berada di dalam kekurangan. Masyarakat perlulah memupuk dan menyemai sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri untuk menghulurkan bantuan terhadap orang yang berada di dalam kesusahan supaya kesejahteraan sosial dalam kehidupan dapat dicapai dan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.